saya melihat, ya saudara, jangan lupa. Sebab adalah orang bercakap tentang PAS pun mempersoalkan. Jangan lupa, saudara, PAS pernah memecat Datuk Hassan Ali. Sebagai Exco Kerajaan Negeri Selangor, dipecat sebagai ahli katanya. Kerana beliau menimbulkan persepsi seolah-olah bertentangan dengan dasar partinya. Konon waktu itu nak jaga DAP, nak jaga hati pemimpin DAP waktu itu. Kerana PAS berada dalam Pakatan Rakyat di Selangor waktu itu. Kerana Datuk Hassan Ali mahukan agar Selangor menghentikan penjualan arak secara terbuka. Akhirnya Hassan Ali dipecat daripada ahli PAS. Itu catatan sejarah yang lalu. Begitu juga selepas langkah Sheraton. Jangan lupa, baru saja berlaku saya kira tahun 2020. 11,000 ahli parti keadilan PKR yang dipecat. Bukan sikit saya. Dan saya melihat Tan Sri Muhyiddin dan pimpinan PBM pun, dia pun turut pecat. Bukan saja Ali, malah Dr. Mahathir pun kena. Sekarang ni sibuk mempertikaikan tindakan Presiden UMNO memecat ahlinya, yang mereka ternyata melakukan pengkhianatan serta penderhakaan terhadap parti. Dan dia pun melontarkan dengan pelbagai pandangan negatif terhadap UMNO. Saudara, saya menerima kiriman, saudara. Saya menerima kiriman, ini flashback zaman yang silam. Seorang teman dia hantar kenyataan kepada saya bagaimana kenyataan Khairi Jamaluddin sewaktu beliau menjadi Menteri Kesihatan. Waktu itu dia Menteri Kesihatan berhubung dengan isu suntikan vaksinasi. Jangan lupa saya, pada tanggal 16 Oktober 2021, Khairi Jamaluddin dicatatkan oleh saudara Ridauddin Daud. Dalam media dia berkata, jika rakyat enggan melakukan vaksinasi ataupun suntikan vaksin pencegah COVID-19 ini, dengan angkuh dia kata apa? Kerajaan akan susahkan hidup anda selepas ini. Tapi bila dipecat Khairi kerana salah disiplin, semua orang seolah nak membela Khairi Jamaluddin. Saya hairan. Saudara, ingat saudara, doa orang yang terinaya makbul. Waktu itu bila dia kata orang yang tak nak melakukan suntikan vaksin, kerajaan akan menyusahkan hidup anda. Wow, sombong. Saya mengulang kembali kiriman teman saya. Mana retinya dia bersetuju Khairi ni dipecat terus daripada UMNO. Itu keadaan saya. Dan saya melihat je, semalam juga Tan Sri Muhyiddin, dia pun ambil kesempatan membidas UMNO. Sedangkan tak kena mengena dengan parti dia pun. Dia kata UMNO sebagai parti dah tiada kedemokrasi dan gila kuasa katanya. UMNO pecat KJ dan Noh Omar. Malahan katanya UMNO kini sudah tidak lagi menjadi benteng untuk mempertahankan orang Melayu dan tiada lagi demokrasi dalam parti tersebut. Itu kata Tan Sri Muhyiddin. Saya nak cakap, tak payahlah cakap parti orang. Jaga parti PBM tu, parti bersatu. Dan sebab Muhyiddin juga bekas Timbalan Presiden pernah dipecat daripada UMNO. Jangan nak marah, nak balas dendam pula. Jangan lupa, 3 tahun dulu Muhyiddin pernah pecat serta-merta pengurusi PBM, Timbalan Presiden PBM, Ketua Pemuda PBM, dan 2 orang ahli parlimen, iaitu Mazli Malik dan Amiruddin Hamzah. Dia pernah buat. Sebab saya katakan, bila dia buat tak mengapa, orang lain buat tak boleh. Cuma saudara, dia bukan saja merampas kuasa daripada Mahathir, tapi dia pula pecat pengasas parti itu, pengurusi Timbalan Presiden, Ketua Pemuda dan ahli parlimen parti sendiri. Semua dah pecat. Ini keadaannya. Jadi sekarang ni saya lihat sekarang ni agak menghairankan saya. Ini agak menghairankan saya. Ada seorang teman saya lah, dia seorang blogger dan pengamal media sosial. Dia bukan ahli UMNO. Sebab dia mengaku dia bukan ahli UMNO. Dia adalah warga PAS. Dia mengaku dia sebagai ahli PAS dan sibuk mengulas tindakan Presiden UMNO dengan pelbagai naratif. Sehingga kan sampai dia menuduh ia merupakan campur tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam UMNO. Saya kata, apa benda ni dia bercakap ni? Seolah-olah bila bercakap tu, tapi bayangannya lah, dia sayangnya sangatnya UMNO ni. Bila dia kata dengan tindakan itu UMNO boleh kalah dalam pilihan raya umum, UMNO nanti hilang keyakinan rakyat. Kononnya dakwaan dia lah melalui media sosialnya. Sedangkan dia bukan ahli UMNO. Saya rasa pelik, macam mana ni? Dia ni bukan ahli UMNO, dia ahli PAS. Dia pemuja pemimpin PAS. Tapi tindakan Zahid Hamidi ni tak betul. Keadaan ini akan mengurangkan keyakinan rakyat pada PAS, pada UMNO.
UMNO bakal hilang lagi kursi dalam pilihan raya akan datang. Ini semua adalah unjuran ataupun campur tangan Anwar Ibrahim. Pula dah. Jadi matlamatnya lain tak ada, saudara, untuk memburukkan UMNO supaya dilihat jelek oleh rakyat. Itu saja matlamatnya. Dan kita pula warga UMNO boleh percaya, boleh menggih. Ya, betul cakap tu. Bagi saya dia buka benda begitu, saya senyum. Dengar boleh, saya tak akan percaya. Ini gambaran saya perlu menjelaskan sebab saya melihat sejak berlakunya pemecatan satu negara, satu dunia bercakap. Ertinya bagi saya UMNO masih hebat. UMNO masih lagi menarik perhatian warga, menarik perhatian daripada parti-parti pembangkang. Mereka concern pasal UMNO ini. Tapi apakah mereka keprihatinan mereka pada UMNO ini jujur, ikhlas pada kepimpinan? Tidak. Mereka cuba untuk mengaut kesempatan untuk mencari kepentingan politik dan menghakiskan kepercayaan rakyat pada UMNO. Itu matlamat mereka. Yang warga UMNO duk dengar ni apa hal? Ini masalahnya dan percaya pula tu. Begitu juga macam mana mantan Perdana Menteri. Saya malas nak ulas sebab dia dah bukan lagi Perdana Menteri. Dia kata Datuk Lokman Adam, dia orang pencen. Sudah-sudahlah. Kalau rasa nak bertanding nak presiden, mengekalkan jawatan sebagai naib presiden, bertandinglah. Tak ada masalah. Dan nak marah kenapa pula? Dia kata dia tidak bersetuju dengan pemecatan itu. Kononnya, pertama tak ikut aturan, kedua tak dibincang dan diperhalusi sebelum tindakan itu diambil. Sebab dia mengatakan dia tidak bersetuju. Jadi saudara, saya ingin menjelaskan, beliau seorang peguam. Dia seorang peguam. Betul bila dia kata bila setelah disiasat, bincang dan perhalusi, barulah satu tindakan dicadangkan oleh lembaga disiplin parti boleh membancak kalian. Dia terlupa ke? Dalam UMNO ada perkara 20.4. Sila buka perlembagaan UMNO. Buka perlembagaan UMNO perkara 20.4. Dalam perkara 20.4 ini jelas UMNO mengatakan tanpa menyentuh hak Majlis Tertinggi. Itu hak Majlis Tinggi, saudara, punya kuasa yang besar. Lembaga disiplin di peringkat Badan Pertubuhan Negeri, Dato' bahagian setelah mendengar dan berpuas hati terhadap pelanggaran peruntukan perlembagaan ini atau tata etika ahli UMNO bolehlah mengenakan mana-mana hukuman setakat yang diperturunkan kuasa oleh Majlis Tinggi. Jadi kalau Majlis Tinggi turunkan kuasa pada mereka. Jika tidak, kuasa itu hak mutlak Majlis Tinggi. Baca ni perlembagaan. Hari ini tulas saudara dalam media sosial berhubung dengan pelantikan anak anda Datuk Seri Anwar Ibrahim Nurul Izzah sebagai penasihat kepada Perdana Menteri dalam sektor ekonomi dan kewangan. Orang bercakap macam-macam lah. Jadi kita sekarang ni mengharapkan ada bukti, ada penjelasan. Saya bercakap terus terang saudara, saya tak boleh nak memuji semata-mata untuk pujian. Sebab kita tunggu je lah. Saya katakan kita tunggu apakah sentuhan-sentuhan yang bakal dilakukan untuk kepentingan rakyat. Saya tidak akan berdiam diri kalau melihat kehidupan rakyat masih lagi berada seolah berada takut lama. Kita faham, amat kita faham bahawa kerajaan hari ini adalah mewarisi segala beban ekonomi yang ditinggalkan oleh kerajaan terdahulu. 3 Perdana Menteri yang dahulu, saudara. Sebab itu saya katakan kita harus berusaha untuk menstabilkan kedudukan politik kita. Namun begitu, dalam usaha menstabilkan politik yang saya lihat masih lagi adanya ciri-ciri bercemperanya, saudara. Tapi ekonomi juga perlu ditangani sesegera mungkin. Saya bersetuju dengan pandangan saudara Zaid Ibrahim, itu peguam yang membela Datuk Seri Najib. Hari ini dalam media sosial beliau menyatakan bahawa beliau amat berharap agar saudara Fizi selaku Menteri Ekonomi memikirkan ekonomi yang sebenar-benarnya keadaan membelit kehidupan rakyat. Bukan hanya sekadar pergi ke kedai makan untuk melihat tanda harga, untuk mencari jalan dan sebagainya. Bukan itu saja katanya. Sebagai contoh, dari segi dia melawat ke restoran, ada baiknya dia kata dia tengok juga apa yang berlaku di Jabatan Pangkutan Jalan. Bagaimana sukanya rakyat untuk memperbarui road tax, memperbarui cukai jalan, memperbarui lesen. Dan lesen kita agak tinggi juga. Setiap tahun rakyat perlu membayar. Begitu juga dalam keadaan begini, Datuk Saudara Fizi kena tegaslah berbincang dengan Datuk Seri Saifuddin. Sebab kata Datuk Zaid, kenapa perlu banyak sangat
halangan ataupun sekatan jalan raya oleh pihak polis, yang akhirnya ramailah yang akan kena denda. Ini juga akan mencopet wang daripada poket rakyat. Bagaimana pula tentang kalau kehilangan kad pengenalan, kehilangan pasport, secara kad pengenalan duduk dalam dompet kita, kadang-kadang tercicir, kena denda pula. Jadi soal-soal ini yang membuatkan rakyat semakin tertekan. Persoalan ini perlu dibincangkan bagaimana untuk mengatasi sekarang ni. Katanya begitu juga persoalan dekat Puspakom, kereta-kereta yang nak membarui road tax kena beratur panjang, menghabiskan masa. Ini soalnya tak nampak, tapi kerana melibatkan ramai, akhirnya ia turut merosakkan aktiviti ekonomi. Begitu juga dengan persoalan tol. Pengumuman tol itu hari cuti tahun baru Cina, katanya tol 2 hari, tapi hari Ahad dia kena balik, terkejut rakyat kerana mereka tak faham bahawa pengumuman pengurangan ataupun tiada tol ada pada malam 20 dan 21. Jadi rakyat ingatkan pada hari Sabtu dan hari Ahad. Mana cuti umum, rupanya kena pada hari Ahad. Mengamuklah. Itu keadaannya. Dan ini juga perlu dikaji setuntas mungkin persoalan tol. Jadi sebenarnya terlalu banyak isu-isu yang menghimpit masyarakat dan juga rakyat. Dan kita mengharapkan agar dipikirkan satu mekanisme bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Harga barang satu hal, pendapatan satu hal, bidang pekerjaan satu hal, cukai-mencukai ini satu hal, dan denda yang perlu dibayar oleh rakyat seakan lainnya mereka melakukan kesilapan yang tak sengaja. Contoh, kalau bawa kereta tiba-tiba terlupa. Saya sendiri pun kadang-kadang lupa nak membarui lesen saya. Jadi anda kena cek balik. Buka dompet anda, tengok lesen anda bila tarikh tamatnya. Jangan pula nanti tiba-tiba ada sekatan lalu lintas, maka lesen dah tamat tempoh, kena bayar denda, bukan kena bayar teks lesen. Itu keadaannya yang disuarakan oleh Datuk Zahid Ibrahim. Dia kata selaku Menteri Ekonomi, jadi dia kata kenalah beliau tegas bertemu dengan setiap kementerian, membincangkan dan melihat bagaimanakah usaha-usaha yang dapat dilakukan. Sebab persoalan sekarang ni amat menghimpit kehidupan rakyat, dan akhirnya nanti rakyat akan kecewa. Itu gambarannya, lihat sendirilah. Akhirnya rakyat akan memulangkan balik kekecewaan mereka apa saja yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mahu berusaha untuk menangani ekonomi negara dipandang sinis. Contoh saya katakan hari ini, heboh satu negara. Media sosial berterabur apabila diumumkan Nurul Izzah sebagai penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri. Jadi isu besar. Bagaimanapun kita mengharapkan ada sesuatu yang lebih baik dengan kehadiran Nurul di situ. Kalau itu dapat dilaksanakan, tentulah ada kelegaan. Jika tidak, berterusanlah parti-parti pembangkang akan menjadikan isu. Macam Pak Lah dulu isu kerajaan 3 beranak. Itu masalah, saudara. Malahan saya juga mengharapkan besok saya bekerja. Teman-teman yang berkhidmat di kumpulan wang simpanan pekerja, fikirkanlah tentang permintaan yang diutarakan oleh penyimpan-penyimpan yang mempunyai simpanan mengatasi lebih 100 ke 200 ribu. Sebab mereka mahukan kalau boleh diberikan kemudahan untuk pengeluaran bersasar. Bukan semua orang, bersasar. Kalau simpanan tak cukup, janganlah beri, tak ada masalah. Tapi mereka yang mempunyai simpanan yang lebih, itu saja yang kita harapkan, saudara. Baik, itu kedudukan ekonomi, cuaca, apa yang berlaku konon-kononnya, mengaku bahawa mereka didera di Kemboja, sedangkan itu fake news dan sebagainya. Dan hari ini saya melihat ini segmen sekali serban tersangkut ni, saudara. Saya panggil segmen ni segmen sekali serban tersangkut. Memang tersangkut habis dah sekarang ni. Masih lagi bercerita tentang pemecatan beberapa orang ahli-ahli UMNO. Bagi saya dah pecat tu sudahlah, apa nak bising-bising lagi. Sebab pemecatan mereka bukannya hukuman mati, saudara. Jadi soalnya sekarang ni banyaklah saya terima kan yang kenyataan mereka ni sebenarnya tak pandai. Ada kepandaian pun tak bijak. Bila berpolitik, semenjak UMNO kalah dalam PRU 14 semasa Najib jadi Perdana Menteri,
Datuk Seri Ahmadi menjadi dalam keadaan lemas dan membangkitkan semula UMNO, tapi tidak dinilai. Selepas PRU15, tokoh dan ahli serta penyokong UMNO berletir dan tertanya-tanya, kadang-kadang menuduh pemimpin telah hilang maruah lah kononnya apabila melakukan kesepakatan bersetuju menerima Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan. Dan banyaklah ceritanya. Hari ini saya melihat kenyataan yang Muhammad Melih Tengku Razili Hamzah sewaktu beliau diwawancara oleh wartawan TV3 di Gua Musang. Semalam beliau berada di Gua Musang menyantuni warga UMNO Gua Musang, saudara. Dan menurut apa yang Muhammad Melih Tengku Razili Hamzah, dia kata soal pemecatan ahli ini adalah kepada mereka yang melanggar disiplin. Itu merupakan perkara biasa bagi sebuah parti politik. Katanya setiap parti mempunyai peraturan dan disiplin tersendiri yang perlu dipatuhi oleh setiap ahli. Seseorang yang tidak ikut tata cara, cara kerja dan susunan organisasi pasti akan dikenakan disiplin untuk menjaga atau supaya parti berjalan dengan baik. Apatah lagi dalam keadaan sekarang usaha dijalankan untuk menstabilkan keadaan politik. Itu kenyataan Tengku Razili Hamzah. Jadi katanya kita menghadapi pemilihan pemimpinan parti daripada semua peringkat dan sudah tentu ketua parti akan mengawasi perjalanan parti dan tingkah laku pemimpin, sama ada yang menjalankan tugas biasa atau ada yang punya minat untuk mencabar jawatan tertentu sampai ke peringkat tertinggi katanya. Jadi isu pemecatan bekas ahli Parlimen Rembau Khalid Jamaluddin, pengurusi perhubungan UMNO Selangor Tan Sri Nur Omar, ataupun penggantungan Syahmuddin Tun Sin On. Jadi menurut Tengku Razili, beliau tidak terkejut, tidak akan sebut dan percaya perkara itu sudah diteliti dengan cermat oleh pihak yang bertanggungjawab, termasuklah jawatan kuasa disiplin. Kalaulah tidak puas hati katanya, boleh buat rayuan. Kerana ini perkara biasa dalam parti politik. Itulah kebiasaan. Kalau orang kena tindakan semua itu, dia boleh merayu. Sama ada rayuannya ditimbang atau tidak, itu terpulang kepada pihak yang bertanggungjawab. Jadi katanya tak perlulah dia nak nasihatkan. Dia kata, semua orang dah dewasa, semua orang dah bertaraf pemimpin. Jadi tak payahlah nak minta nasihat dari beliau katanya. Ini keadaan sebenarnya, saudara.